Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah untuk pembentangan pada hari ini kumpulan kami membuat satu topik yang bertajuk prosedur tauliah mengajar dan ceramah di masjid, kajian di negeri Kedah dan Perlis. Ya, okey. Berdasarkan bermula dengan latar belakang kajian yang mana bagaimana prosedur mengajar ini, prosedur tauliah ini merupakan satu keperluan yang amat penting bagi memastikan kualiti penceramah ataupun tenaga pengajar itu mengikut standard yang ditetapkan oleh agama, oleh majlis agama ataupun institusi yang berautoriti di Malaysia. Ya, yang pertamanya, kenapa tauliah mengajar ini penting adalah yang pertama untuk mengelakkan penyebaran ajaran sesat ketika memberi ceramah ataupun ketika mengajar. Yang kedua, kualiti pengajaran agama tersebut dapat dipantau dan dikawal. Perkara ini berlaku juga mendapat respon daripada tuanku berkaitan dengan tauliah perlu untuk elak ajaran sesat, fitnah dan juga bersangka buruk, iaitu pandangan pengucapan daripada Sultan Selangor berkaitan dengan kepentingan tauliah mengajar di negeri Selangor. Ya, seterusnya dalam masa yang sama bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri juga pernah menyampaikan khutbah Jumaat berkata tauliah ini adalah bertujuan untuk mengelakkan individu yang tidak mempunyai kredibiliti menyampaikan syarahan agama kepada orang ramai. Jelasnya yang juga bekas mufti wilayah persekutuan ini, perkara itu adalah selari dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Perkara yang sama juga yang dinyatakan oleh Raja Perlis, iaitu antara perkara yang perlu diberikan perhatian oleh seluruh rakyat Beta yang dikasihi adalah kewajipan penceramah agama Islam mendapat tauliah mengajar yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Pengawasan Pengajaran Agama Islam selaras dengan Seksyen 118 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Perlis. Okey, ketiga-tiga poin ini menunjukkan bahawa pentingnya memperoleh tauliah yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti bagi setiap negeri masing-masing di seluruh negeri di Malaysia. Ya, kerana yang pertama mengelakkan penyebaran ajaran sesat, yang kedua kualiti pengajaran agama itu dapat dipantau dan dikawal oleh institusi yang berautoriti, yang ketiga tauliah ini adalah sebenarnya selaras dengan undang-undang. Seterusnya, dalam kajian ini, khususnya dalam kertas kerja ini, hanya meneliti dua sahaja prosedur untuk mendapatkan tauliah mengajar ataupun memberi ceramah di negeri Kedah dan Perlis. Ya, okey, kenapa dua ini dipilih? Kerana kalau kita tengok, terdapat sedikit perbezaan bagaimana di negeri Kedah, maksudnya di negeri Kedah memegang golongan yang dimaksudkan sebagai ahli sunnah wal jamaah, dan juga di negeri Perlis ada sedikit statement yang berbeza walaupun maksudnya adalah sama. Ya, kalau ni saya boleh bacakan, iaitu takrif ahli sunnah wal jamaah itu artinya golongan yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dari segi akidah hendaklah berasaskan kepada pegangan yang bersumberkan aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Di situ jelas mention yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Kedah, mention siapa itu ahli sunnah wal jamaah. Sebab pada latar belakang yang kita sebut tadi, iaitu untuk mengawal kualiti pengajaran agama itu dapat dipantau dan dikawal, maksud dia di sini seiring dengan landasan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tapi bila kita tengok di negeri Kedah,
mention dalam portal rasmi Jabatan Mufti Negeri Kedah, mention bahawa siapa itu golongan Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu kalau dalam bahagian fiqh, aliran mazhab aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah dari segi syariah mengikut mazhab Syafi'i, dan atau dalam keadaan tertentu mengikut mana-mana satu mazhab Hanafi, Maliki atau Hambali, atau melalui ijtihad hukum yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa. Dari segi tasawuf disebutkan di dalam portal rasmi Jabatan Mufti Kedah, iaitu berpegang kepada apa yang dibawa oleh Imam Al-Junaid, Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Itu clear mention nama individu dan aliran-aliran tertentu di dalam portal rasmi Jabatan Mufti Negeri Kedah. Manakala di Perlis, siapakah yang dinyatakan sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu akidah yang wajib diikuti oleh umat Islam adalah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam masa yang sama, kita mengakui wujud perbezaan tafsiran ulama Ahli Sunnah wal Jamaah dalam perkara-perkara furuk. Kemudian di sini akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dipilih untuk dijadikan pegangan ialah Ahlul Hadis dan atau Ahlul Athar, kerana itu lebih mengikut manhaj Salafus Saleh yang terdapat dalam website ataupun portal rasmi Jabatan Mufti Negeri Perlis. Yang kedua, kaedah tazkiyatun nafs hendaklah berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa-apa sahaja cara atau ajaran berkaitan tazkiyatun nafs yang secara jelas bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah adalah ditolak. So itu statement-statement yang rasmi yang terdapat dalam portal yang menghuraikan siapa itu Ahli Sunnah wal Jamaah. So daripada sini menunjukkan negeri Kedah mempunyai prosedur tertentu yang mana penceramah ataupun tenaga pengajar itu perlu ikut seperti mana yang terdapat dalam dokumen rasmi ini, iaitu kalau mengajar itu menyatakan bahawa berpegang kepada mazhab Syafi'i dari segi syariahnya, dan juga kalau membincangkan tasawuf, iaitu berpegang kepada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Imam Junaid Al-Baghdadi dan juga Imam Al-Ghazali. Dan perkara ini ada sedikitlah perbezaan. Jadi dari situlah maka kajian ataupun kertas kerja yang simple ini dibuat dan dilakukan. Metodologi yang digunakan, ada dua objektif sahaja untuk kertas kerja ini, iaitu yang pertama mengenalkan pasti prosedur permohonan tauliah di negeri Kedah. Yang kedua, prosedur permohonan tauliah di negeri Perlis. Dua sahaja objektif untuk kertas kerja ini. Seterusnya, metodologi hanyalah menerusi dokumentasi yang berkaitan dengan prosedur permohonan tauliah di negeri Kedah dan Perlis, dan juga kaedah penganalisisan data adalah analisis kandungan. Seterusnya, dapatan yang diperolehi daripada data daripada website secara dokumentasi online itu, iaitu portal rasmi Jabatan Mufti Negeri Kedah. Ini yang terdapat di dalam Jabatan Mufti, portal rasmi Jabatan Mufti Negeri Kedah, iaitu menyatakan bulan bermula daripada Januari sehinggalah Oktober, apakah proses-proses yang mesti dilalui oleh pemohon. Yang pertama, pada Januari dan Februari pemohon perlu daftar, membuat pendaftaran untuk mendapatkan tauliah mengajar di negeri Kedah. Kemudian akan mengikuti seminar menjawab soalan. Sebab di dalam prosedur memperoleh tauliah mengajar di negeri Kedah, perlu melalui dua peperiksaan. Yang pertama tahriri, yang kedua syafawi. So pada bulan Jun ada peperiksaan secara bertulis dan pada bulan Ogos ada peperiksaan secara lisan. Tapi pada bulan April dan Mei ni sudah ada seminar bagaimana untuk calon menjawab peperiksaan secara bertulis dan juga secara lisan. Manakala pada bulan Oktober, iaitu dah lepas dah, sekarang ni lah proses calon yang berjaya peperiksaan lisan yang layak memiliki tauliah mengajar agama
akan dijemput ke majlis penganugerahan pada bulan Oktober ini. Okey, seterusnya, dalam website portal rasmi Jabatan Mufti Negeri Kedah juga terdapat sukatan pelajaran yang dinyatakan secara jelas apakah kitab-kitab yang perlu calon teliti, fahami untuk menghadapi peperiksaan sama ada bertulis ataupun secara lisan. Dan calon sebenarnya diberi pilihan, ya. Sebab saya juga ada juga interview secara komunikasi peribadi bersama beberapa orang yang sudah pun melalui prosedur mengambil tauliah di negeri Kedah, yang mana mereka diberi pilihan untuk menjawab dalam bahasa Arab ataupun bahasa Melayu. Makanya soalan-soalan untuk fardu ain ada di dalam bahasa Melayu, dan juga ada juga kalau calon berminat untuk menjawab dalam bahasa Arab pun ada. Ya, soalan tak sama. Ya, saya dah semak soalan dia tak sama. Cuma masih mengikuti silibus yang kerangka silibus yang ditetapkan. Ya, contoh, dan dalam portal rasmi juga dinyatakan bahawa kitab-kitab yang diminta untuk calon baca dan teliti dan fahami, kalau fiqh, tauhidnya dan juga tasawuf, ini kitab-kitabnya dalam bahasa Melayu dan juga dalam bahasa Arab. Fathul Mu'in, Kifayatul Awam. Yang ni semua ni adalah di dalam bahasa Arab. Dan juga ada satu mata pelajaran tajwid juga dinyatakan di sini. Kemudian kenapa kitab-kitab itu dipilih? Dia sebenarnya kitab-kitab itu mempunyai keabsahan dan kredibiliti kitab-kitab tersebut. Yang mana contohnya Matla'ul Badrain oleh Syekh Muhammad bin Ismail Al-Fatani adalah merupakan kitab rujukan yang sangat terkenal dalam pengajian fiqh. Kitab ini juga telah lama digunakan dalam pengajian Islam di Nusantara dan diiktiraf oleh para ulama. Yang itu juga Aqidatul Najin, karyanya yang mendalam dan mudah difahami, kitab Tauhid, dan Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali, kitab Tasawuf. Memberi panduan praktikal. Maksudnya kitab-kitab ni kitab-kitab yang berautoriti, otentiknya, mudah untuk faham, mendalam dan mudah untuk difahami perkara tersebut, subjek tersebut. Okey, di dalam portal rasmi Jabatan Mufti juga menetapkan bahawa tata cara peperiksaan bertulis ataupun tahriri ini dinyatakan apa yang perlu calon buat sebelum dan juga semasa dan selepas menduduki peperiksaan bertulis. Kemudian dinyatakan juga diberikan soalan-soalan contoh yang sebelum ini, previous question, ya, di dalam portal rasmi. Maksudnya para pelajar ataupun para calon bukan sahaja menghadiri seminar, tapi mereka juga dibekalkan oleh Jabatan Mufti contoh-contoh soalan sebelum ini. Makanya calon-calon bolehlah praktis untuk jawab soalan-soalan ini, sama ada yang dalam bahasa Melayu dan juga dalam bahasa Arab. Boleh didapati di portal rasmi Jabatan Mufti. Ini yang dalam bahasa Melayu, iaitu subjek di sini ada ataupun mata pelajaran fiqh. Ya. Okey, kemudian selepas itu sekiranya calon berjaya pada peperiksaan bertulis, makanya calon akan dijemput untuk menghadiri peperiksaan secara syafawi. Ya, ini adalah tata cara prosedur yang dinyatakan dengan jelas sebelum, semasa dan selepas peperiksaan secara syafawi. Kemudian di akhirnya pada bulan Oktober akan ada penganugerahan tauliah, ya, yang diorganiskan ataupun dianjurkan oleh Jabatan Mufti untuk memberi penganugerahan kepada calon-calon yang telah pun berjaya melepasi ujian bertulis dan juga ujian lisan. Okay, ini contohlah, ya, yang ini yang berlaku pada tahun 2023, tahun lepas. Okey, itu yang prosedur-prosedur yang ada di Jabatan Mufti Negeri Kedah berkaitan dengan permohonan tauliah mengajar bagi negeri Kedah. Manakala bila kita semak apa yang ada di laman website
Jabatan Mufti Negeri Perlis, iaitu permohonan tauliah boleh dilakukan dengan mengisi borang permohonan yang tersedia di laman web rasmi Jabatan Mufti Negeri Perlis. Borang ini perlu dimuat turun, diisi dengan lengkap dan dikemukakan kepada Jabatan Mufti tersebut untuk diproses. Ini permohonan yang pertama. Permohonan tauliah tu maksudnya kalau di Perlis kita muat turunkan borang yang untuk memohon tauliah seperti mana yang terdapat di website rasmi Jabatan Mufti Negeri Perlis. Kemudian saya cuba download lah borang tersebut. Inilah yang saya jumpa di website rasmi Jabatan Mufti Negeri Perlis. Kemudian ini semua ni lah calon perlu diisi kalau ingin mendapat tauliah untuk mengajar dan memberi ceramah di Negeri Perlis. Okey, kriteria dan syarat. Pemohon mesti memenuhi kriteria tertentu seperti latar belakang pendidikan agama yang diiktiraf, pengalaman mengajar dan tidak terlibat dengan sebarang aktiviti yang menjejaskan imej Islam. Penilaian akan dilakukan, okey, itu isi borang. Kemudian yang kedua adalah melalui satu penilaian ataupun temuduga kepada pemohon-pemohon yang dilakukan oleh mufti dan juga ahli jawatan kuasa untuk tauliah ini yang datang daripada Jabatan Mufti sendirilah. Ya, maksudnya di sini hanya ada satu saja, iaitu temuduga secara lisan. Okey, proses temuduga ini dikendalikan oleh panel yang terdiri daripada ahli-ahli jawatankuasa fatwa. Mereka akan menilai pengetahuan agama, kaedah pengajaran dan pemahaman pemohon berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah. Masa ni penilaian itu dilihat pada sesi temuduga itu. Maksudnya tidak ada peperiksaan secara bertulis. Dia hanya ada satu sahaja, iaitu temuduga. Masa ini dinilai apa yang difahami oleh pemohon berkaitan dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang sepatutnya mengikut standard yang ditetapkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis. Pemohon yang berjaya akan dianugerahkan tauliah secara rasmi dalam majlis yang dianjurkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis. So di sini prosedur kita nampak bahawa hanya ada satu temuduga hasil daripada borang yang diisi. Daripada borang tu mungkin sudah dapat didapati latar belakang pendidikan daripada mana dan juga melalui proses temuduga. Okey, ini yang saya dapat daripada website jugalah ya. Ini sesi 1 tahun ini. Ya, yang mana temuduga lisan bagi tauliah mengajar agama Islam di Negeri Perlis sesi 1 pada tahun ini. Okey, kita ada Mufti Perlis dan juga panel-panel dari panel-panel jawatankuasa fatwa Negeri Perlis. Okey, dan akhirnya ini contoh yang 2023 yang mana Simposium Guru Agama dan Majlis Penganugerahan Tauliah Mengajar Agama Islam di Negeri Perlis pada tahun 2023. Dan ini saya quote balik apa yang ada di Jabatan Mufti bahawa setiap penceramah yang ingin mengajar di Perlis perlu memiliki tauliah dari Jabatan Mufti Negeri Perlis. Simposium Guru Agama dan Majlis Penganugerahan Mengajar Agama Islam adalah antara inisiatif yang dijalankan untuk memastikan semua guru agama memenuhi kriteria yang ditetapkan dan diberi tauliah rasmi, dan ini adalah untuk memastikan kualiti pengajaran yang disampaikan adalah tinggi dan berteraskan ajaran ahli sunnah wal jamaah seperti mana yang ditetapkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis. Kesimpulannya, proses tauliah mengajar dan ceramah di negeri Kedah dan Perlis mempunyai persamaan dalam kerangka asas proses permohonan dan penilaian. Maksudnya kena pohon dan ada penilaian. Itu sama. Namun terdapat perbezaan dalam pendekatan saringan dan temuduga. Ini menunjukkan bahawa kedua-dua negeri mempunyai matlamat yang sama, iaitu memastikan kualiti pengajaran agama itu betul dan mereka berupaya mengadaptasi pendekatan yang walaupun nampak pendekatan yang sedikit berbeza untuk mencapai matlamat tersebut, tapi matlamatnya sama, iaitu memastikan kualiti pengajaran agama itu boleh disampaikan dengan betul.
Kemudian perbezaan pendekatan memberi peluang untuk penambahbaikan berdasarkan kelebihan masing-masing negeri. Penyelidikan lanjut dan penilaian berterusan diperlukan untuk memastikan prosedur tauliah yang lebih efektif dan efisien. Baik, itu sahaja untuk pembentangan kertas kerja bagi tajuk prosedur permohonan tauliah di negeri Kedah dan Perlis. Terima kasih.